Penunggang agama menyokong kezaliman. Kemarin Dewan Rakyat meluluskan usul bagi membatalkan keputusan Dewan Rakyat pada 23 Mac lalu yang menolak usul melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA untuk 5 tahun lagi. Undi belah bahagian telah dijalankan. 105 ahli parlimen menyokong dan 83 ahli parlimen membantah, manakala 32 ahli parlimen tidak hadir. Dengan keputusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri KDN boleh mengemukakan semula usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4/5 SOSMA yang akan berakhir 31 Julai ini di Dewan Rakyat. Subsection 4/5 SOSMA membolehkan polis untuk terus menggunakan kuasa khas bagi melanjutkan tempoh penahanan individu yang ditangkap dan ditahan bawah SOSMA sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan di hadapan magistrate. Usul berkenaan dijangka dibahaskan pada minggu depan. PAS yang kononnya pejuang Islam sudah lupa kepada komitmennya untuk menentang kezaliman. Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad pada Rabu 3 Mei 2017 dalam kenyataannya berkata, PAS membantah sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST, Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI, Program Dui Bahasa DLP, One Malaysia Development Berhad, 1MDB, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dan Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, Akta 164, walaupun semua itu daripada kerajaan. PAS tidak menyokong secara membuta tuli dan membangkang membuta tuli Islam panduan PAS. Ini pendirian PAS, jelas dan terang. Kebenaran kawan PAS, kebatilan musuh PAS walaupun siapa yang bawa, ujarnya. Idris mengecam pihak yang mengkritik parti itu. PAS adalah PAS. Tidak perlulah hendak label PAS dengan macam-macam jenama apabila tidak ikut tunjuk mereka. Makan dedak, penasihat bergaji, UG, candu walak, terbaharu pula sesat politik. PAS tidak pernah paksa orang lain. PAS hanya terang apa yang Islam perintah. Terima, Alhamdulillah. Tolak pun Alhamdulillah. Kami pendukung PAS yakin apa yang PAS berjuang akan diterima satu hari nanti. Cuma cepat atau lambat sahaja, katanya. Beliau melihat pihak yang tidak bersama PAS merupakan golongan yang gelojoh kerana parti itu berjuang atas premis Islam. Orang yang sabar sahaja boleh bersama dengan PAS. Golongan mustajilun atau gelojoh tidak boleh bersama PAS kerana PAS tidak mempunyai lampu ajaib. PAS hanya menceritakan Islam. Perjuangan PAS ada kaitan mati dan selepas mati. Orang lain hendak cerita pasal lain, ini urusan mereka. PAS yakin masa depan dunia sejahtera bersama Islam, tegasnya. Kononnya walaupun ketika itu PAS sudah tidak lagi berada dalam Pakatan Rakyat yang turut dianggotai oleh DAP, Keadilan dan Amanah, ia tetap istiqamah dalam perjuangannya menegakkan Islam. Maknanya yang buruk ialah kumpulan yang kekal dalam gabungan baharu yang sudah menukar namanya menjadi Pakatan Harapan pada September 2015. Namun PAS mengkhianati mandat rakyat semasa pilihan raya umum ke-14 apabila ia membentuk kerajaan tebuk atap menerusi langkah Sheraton pada Februari 2020 bersama pengkhianat bersatu dan segerombolan bekas pemimpin keadilan serta UMNO. Kini Idris menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan menganggotai kabinet kerajaan yang diterajui UMNO yang menyokong segala dasar yang sebelum ini beliau tentang kerana PAS berkawan dengan kebaikan dan bermusuh dengan kebatilan. Lalu SOSMA sudah tidak batil lagi, begitu juga skandal 1MDB. Sementara itu RUU 355 entah bila akan kembali dibawa ke Parlimen. Kemarin Ketua Jawatankuasa Eksekutif Kebangsaan Sosialis Pemuda DAP, DEPSI, Dr. Kevin Yee yang mengundi bersama Pakatan Harapan menentang SOSMA menciap di Twitter. Kami bangun demi menentang langkah kerajaan untuk membentangkan semula SOSMA selepas mereka gagal dalam pusingan sebelumnya. Tindakan hari ini telah mencipta presiden berbahaya kerana ia hanya akan mewujudkan amalan di mana kerajaan akan terus membentangkan semula usul yang dikalahkan sehingga Parlimen meluluskannya. Ahli Parlimen Bandar Kuching itu turut mengecam bekas rakan yang mengkhianati Pakatan Harapan, namun kini menggunakan naratif yang sama dengan UMNO PN. Lucu nampaknya
bagaimana katak yang pernah melawan dan menentang rang undang-undang SOSMA kini diminta mempertahankannya. Untuk rekod, pada 23 Mac lalu, usul bagi melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4/5 SOSMA berjaya dihalang di Dewan Rakyat selepas undi belah bahagi yang menunjukkan hanya 84 ahli parlimen menyokong, manakala 86 tidak menyokong dan 50 lagi tidak hadir. Sebenarnya tidak menghairankan jika ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong undang-undang zalim SOSMA kerana memang ia ciptaan mereka. Namun apabila PAS yang kononnya memperjuangkan Islam U-turn dan turut menyokongnya, maka amat jelas mereka kini menjadi golongan mustajilun kerana gelojoh dan sanggup melakukan apa sahaja demi ganimah kuasa dan pangkat di dunia. Tidak nampak lagi perjuangan yang ada kaitan mati dan selepas mati. Pemimpin PAS hanya menunggang agama dan menyokong kezaliman. Kini menerusi sikap gelojoh PAS ini, kemungkinan besar tempoh kuat kuasa subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA akan dilanjutkan untuk 5 tahun lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.